Okey. Madu adalah makanan terbaik untuk kesihatan dan ia ubat yang disebut oleh Allah dalam Quran. Sebab itu anda berubatlah dengan madu, dapatkan kesihatan madu dengan yakin, bukan cuba-cuba. Sebab hadis dan Quran tidak cuba-cuba. Dia ada jaminan. Hanya saja dua perkara yang kita mesti kena tahu. Pertama, pastikan madu yang kita minum itu asli, dan yang kedua, cara minum dia betul. Untuk memastikan madu asli, kita mesti faham apa yang dimaksud dengan madu asli dalam Quran. Yang dimaksud dengan madu asli adalah madu lebah liar yang makan dari saripati bunga dan bukan madu ternak yang diberi makanan tambahan. Sebab madu di pasaran hampir tak ada madu lebah liar. Jadi sebab itu jangan heran bila tuan beli madu di pasaran tak sihat, tak sembuh, tak dapat kesan apa-apa. Sebab madu yang anda minum itu bukan madu lebah liar, dan bahkan kebanyakannya adalah madu sintetik. Maknanya madu buatan, madu palsu betul, tak ada madu dalamnya. Itu yang kita mesti tahu. Dan kalaupun madu itu mencapai standard antarabangsa pun belum juga menjamin asli. Sebab dalam definisi antarabangsa, madu lebah ialah semua cecair yang keluar daripada perut lebah, termasuk lebah yang diberi minum air gula 2 kali 1 hari. Kalau mengikut standard antarabangsa, itu pun madu asli. Kemudian anda tengok banyak sekarang madu lebah yang dengan sarang sekali, dan itu pun tak jamin kerana sarang sekarang mereka buat di kilang. Jadi cantik je nampak macam kuih, dan makan sarang lebah pun macam makan kuih. Confirm itu bukan sarang lebah betul, itu sarang yang dibuat di kilang. Sarang lebah betul tak boleh dimakan macam tu, dia macam chewing gum, kunyah buang. Itu sarang lebah betul, tapi khasiat dia adalah insya-Allah. Jadi untuk minum madu asli, yang pertama anda pastikan madu itu betul-betul madu lebah liar. Dan salah satu cirinya madu lebah liar itu enzimnya lebih 30. Ini anda tengok saya dedahkan kadar enzim. Jadi seorang penjual madu yang jujur, dia akan berani mendedahkan berapa kadar enzim dia. Dan juga HMF ataupun toksiknya kosong. Baik. Untuk minum madu, pertama sekali kita mesti yakin yang kita minum madu itu asli, dan kita yakin madu insya-Allah ubat yang akan menyembuhkan seperti yang dijanjikan oleh Allah di dalam Quran. Mesti kena yakin, tak boleh was-was dan tak boleh ragu-ragu, tak boleh cuba-cuba. Mesti yakin. Kemudian setelah yakin madu itu asli dan kita yakin insya-Allah, barulah kita minum madu. Saya lupa, sebelum minum madu itu anda solat hajat dulu 2 rakaat. Kerana mungkin penyakit kita ini penyakit ni datang dari Allah dan Allah menyembuhkan. Sebab itu kita solat hajat dulu 2 rakaat. Setelah solat hajat 2 rakaat, kita beri sedekah. Sebab kadang-kadang penyakit itu berpunca daripada dosa kita. Jadi sedekah akan menjadi kafarah kepada dosa kita. Kemudian barulah kita cari ikhtiar. Yang pertama minum madu seperti mana yang Allah sebutkan. Jadi ikhtiar madu dia tidak sama dengan ikhtiar ke doktor perubatan ataupun herba-herba. Ikhtiar madu lah ikhtiar yang diberitahu oleh Allah dalam Quran. Sebab itu kena ikhtiar madu. Jadi setelah pastikan madu itu asli, ada 2 cara minum. Pertama, anda tuang di tangan. Kira-kira kalau boleh tuang teruslah. Kira-kira 1 sudu makan. Jilat sikit-sikit. Sedap. Jilat lagi. Sikit-sikit jilat. Jilat lagi. Sampai habis. Itu satu cara minum madu. Yang kedua, anda tuang dalam air suam, kira-kira 1 sudu makan juga. Kemudian kacau. Agak-agaklah 1 sudu makan, atau sukat betul pun boleh juga. Kemudian minum. Minum lagi. Sampai habis. Itu cara minum. Kemudian 2 cara minum itu, kemudian kita minum ketika perut kosong. Pagi-pagi sebelum sarapan, dan 1,5 hingga 1 jam lepas minum madu jangan makan apa-apa.
Kemudian sekali lagi kita minum ketika tidur. Jadi jumlah banyak berapa kali nak minum ini dan kadar sekali minum ini juga bergantung kepada keadaan penyakit kita. Kalau dah buat 2 kali nampaknya tak berkurang, anda boleh tambah, tingkatkan lagi. Dan dos dia tingkatkan lagi. Kemudian kadang-kadang kita minum ni dia ada kesan, ada efek bergantung pada penyakit kita. Semalam saya mendapat laporan satu orang yang beli madu saya, dia minum madu saya, dia kata jantung dia berdebar. Jantung dia berdebar. Ini maknanya dia ada masalah pembuluh darah. Dan madu itu sedang bersihkan pembuluh darah dia. Itu menyebabkan jantung dia berdebar. Kalau dalam keadaan ini berlaku, dia kena kurangkan dos dia dulu selama 1 minggu, nanti baru tingkatkan balik semula dos dia kepada 1 sudu. Begitu juga seterusnya. Sebab itu kalau beli madu saya, anda juga kena selalu berkonsultasi dengan saya perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh madu itu, dan insya-Allah dia akan menjadi ubat. Dan bagi yang tak ada penyakit pun kena minumlah. Ini suplemen yang terbaik, insya-Allah. Ini saya punya botol madu saya punya trademark ni. Okey, insya-Allah saya nak amalkan.